ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ni, alhamdulillah ada lagi nyawa kita. Mana bila ada nyawa kita, ada kematian depan kita lagi. Dapat kita fikir tentang kematian. Jadi bersama kita kumpul untuk talkinkan diri kita lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang membawa maksud, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah serta dia melakukan amal kebajikan dan dia mengatakan bahawa diri beliau adalah seorang Islam. Jadi kita berkumpul ni atas dasar Islam, atas dasar tak ada apa-apa, atas dasar kejahilan,
atas dasar dosa yang banyak melambak, atas kedegilan kita, atas kemunafikan kita, atas kefasikan kita, kita berkumpul ramai untuk berbincang, untuk mencerminkan siapakah diri kita ni kan. Jadi kita semua bukanlah orang baik, kita sama-sama pendosa. Jadi khairul khata'in at-taibun. Rasulullah kata apa? Sebaik-baik orang yang pendosa ni, yang banyak buat dosa ni, sebaiknya adalah orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Maknanya kita kembali kepada Allah SWT. Jadi itulah dia kita ni, sama-sama berkumpul, bukan nak merasakan kita lebih baik, bukan nak merasakan kita lebih berilmu, bukan nak merasakan kita dah bertakwa, dah tinggi makam, tak ada. Kita sama-sama adalah pendosa yang sedang mengira hari untuk kematian kita. Apa yang kita nak bawa untuk kematian kita, yang tu yang kita bincang kat sini. Inilah nama dia talqin, kan? Jadi semasa kita ditalqinkan diri kita ini, tak perlu kita persoalkan tentang ilmu sama ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu apa hadis, ilmu apa semua. Tak perlulah kita nak bincangkan, sebab sekarang ni talqin tu bukan untuk perbincangan. Talqin itu adalah pahat yang kita pahatkan. Macam mana kita mahat kayu kan, tengok orang pahat kayu, tung. Dia pahat nak melubang aja, tak payah nak fikir nak bagi berapa saiz dia ke, berapa dalam dia, tak ada. Dia semua dah ada, pahat dengan tuku besi, ketuk, berlubang lah. Kita nak berlubang yang tu. Sebab apa? Sebab kita sedang merasakan diri kita nak mati, seumpama kita sedang menggali lubang kubur kita sendiri. Inilah ada tempat saya ni, menggali 7 kaki panjang, 3 kaki lebar dan 5 kaki dalam. Itulah tempat kita. Yang dekat atas muka dunia ni hanyalah sementara. Yang pastinya masuk dalam tanah ni. Tu rumah sebenar kita kan. Rumah yang kita cari, berpuluh buah rumah, semuanya habis binasa. Semuanya akan ditinggalkan. Jadi rumah mana yang akan terima kita? Tu perut bumi ni. Yang 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 5 kaki dalam. Jadi kat sinilah kita duduk ramai-ramai sedang menung setiap pagi, merenung nasib kita. Apalah aku nak masuk dalam ni nanti, apa aku nak jawab soalan muka nakir tu. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Apakah panduan kamu? Kan? Siapakah saudara mara kamu? Jadi soalan itulah yang kita kena fahamkan. Sebelum kita tak dapat menyebut dia nanti. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz daripada Cimok kita. Waalaikumsalam. Kerana 100 orang bagi Assalamualaikum, pening juga kita nak jawab kan. Tak apa, sekali rap lah semua ya. Siapa-siapa nak bagi salam tu, bagilah salam. Tak apa ya. Jangan terasa hati kalau tak berjawab. Sebab kita ni sedang mencerminkan diri ni, kita kena fokus, kena perbincangkan elok-elok apa yang ada kat dalam lubuk hati kita. Itu kita keluarkan. Saya bukannya nak mengaturkan orang lain, sebab saya sendiri menceritakan apa yang berlaku satu hari nanti pada diri saya. Jadi kita kongsikan, sama-sama kita fikirkan apa yang kita dengar selama ni dekat luar sana, yang kita belajar dalam majlis ta'lim, dalam majlis pembelajaran itu di luar sana. Ini majlis talqin. Kita tengok talqin ni untuk orang yang dekat perkuburan ni kan. Tapi sekarang ni kita bawa pada diri kita sendiri. Untuk apa talqin ni? Untuk kita menyedarkan, sesiapa yang ada kat dalam ni, tolong jawab bagi pihak ustaz lah. Apa yang dia jawab apa semua ya. Ustaz kata teruskan je, kan terpandang baca je, nanti terlupa apa nak disampaikan. Sebab kita ni nak mati dah. Bila nak mati, tak boleh cerita lain. Cuma fokus tentang kematian. Apa ialah yang nak bawa. Ya. Jadi kalau orang kata apa ustaz bawa bid'ah ni? Talqin ni tak ada. Okey, kita berbincangkan betul atau tidak talqin yang kita bawa ni. Rasulullah cakap, lakinu mautakum.
talkinkanlah orang yang nak meninggal sangat di kalangan kamu tu. Pada asal dia Rasulullah cakap tu, dia suruh tahlilkan dekat telinga orang tu, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Orang yang nak meninggal kan, letakkan kat telinga dia, la ilaha illallah. Jadi itu yang kita bawa. Itu kita mentalkinkan orang. Kita mengajar orang kalimah la ilaha illallah. Takkan kita nak ngajar orang je, bila masuk kita nak kenakan diri kita pula. Sebelum kita ajar orang, sebelum kita nak kenakan orang tu, baik kita kenakan kat diri kita dulu. Macam inilah Roman ni, kalau aku meninggal besok ya, orang lah talkinkan kat telinga aku. Selama ni aku mandikan jenazah, aku yang menguruskan jenazah, aku yang mentalkinkan dia. Aku jadi imam, aku pergi talkin dekat perkuburan. Sekarang ni aku nak mati. Yang ni kita nak kata, kita nak mati ni. Apa yang kita buat kat orang, itu akan kembali pada kita. Jadi sebelum kita kembali pada penghujung tu, kita sedang rancak berjalan ke arah kematian tu, baik-baiklah kita kita fikir-fikirkan apa yang perlu kita siapkan untuk menjawab tu besok. Memang Rasulullah tu kata apa? Kita kena sediakan bekalan akhirat, kan? Itu cukup besar. Sekarang ni yang paling yang bila bekalan akhirat tu macam-macam kita boleh buat. Besar dia punya hujah-hujah dia, besar dia, bukti-bukti dia, besar apa keterangan dia. Sekarang kita ambil sikit je. Apa dia? Kau nak mati, apa kau nak bawa? Kalau kita rasa 1000 tahun kita hidup macam sebelum ni, dan kita belajar, kita bertanya, kita apa semua tadi, kita rasa masih lagi panjang umur. Banyak yang kita nak cari. Tapi sekarang kita rasa kita dah sakit, dah tak terdaya, dah lemah, badan tak terdaya, dah buat apa benda, makan pun dah tak banyak, sakit pun banyak datang. Takkan sama dengan waktu kita sihat walafiat tu. Tak sama dah. Kita dah berumur ni, ataupun budak muda lagi, dah tak boleh kira. Dengan ajal itu, tak boleh kita kira dia tua dan muda. Sebab dia tak kira dekat situ. Bayi yang baru lahir pun meninggal juga. Yang kita pula dah terlebih pun sama lah, lagi dekat dengan kematian. Jadi kita lah yang nak bawa diri kita sendiri. Jangan dengar cakap orang lain. Janganlah dengar cakap ustaz tu bid'ah. Dah kita biarlah, lantaklah dia atau bid'ah. Sebab apa? Kematian itu adalah pasti. Kau nak bid'ahkan orang tu, kau tak bid'ahkan orang tu, kau ikut orang tu, kau pasti akan mati. Kau nak bid'ah, lantak kau lah. Yang sekarang ni, aku nak mati, kau pun pasti mati. Jadi sebaik-baik orang yang menerima kematian itu adalah orang yang ingatkan Tuhan dia. Nak ingatkan Tuhan dia pada waktu yang ringkas, pada waktu yang sikit sangat sebelum masuk ke dalam kubur ini, kenalah seumur hidup dia yang dia sedang yang lama dulu, masa dia waktu dia belajar, waktu dia bekerja, waktu dia sihat, waktu dia mencari duit apa semua tadi, masa tu kalau dia tak ingat Allah, ini yang parahnya, dah nak mati baru nak ingat Allah. Na'udzubillah misalnya. Kalau ingat Allah dari yang sunatnya, zikir lah. Kita nak ingat Allah, Allah. Yang kita latih dah ada sebulan lebih ni kan. Allah. Kita ingatkan dia lah. Sebut nama dia kat dalam diri kita. Allah. Orang nak mati. Kan orang nak mati. Allah. Kita sebelum nak mati tu kita ingat dulu dalam bentuk menyebut nama dia Allah tu. Jadi semasa muda lagi kita dah mulakan berzikir Allah tu. Jadi dah nak mati ni dia akan terbiasa. Macam tu juga dengan solat. Di luar solat tak ada ingat Allah, tiba-tiba masuk dalam solat ya Allahu Akbar. Kononnya dia lah orang dalam solat ni, dia lah yang paling bahagia, dia lah yang paling rasa seronok, dia lah yang paling rasa khusyuk dalam solat. Adakah benar berlaku perkara tu pada diri kita? Kita rasa tak benar dah. Pasal apa? Kalau di luar solat pun kita tak ada mengingati Allah, dalam solat
yang sebesar-besar mengingat Allah itu pun tak akan jumpa khusyuk tu. Jadi bila tak dapat jumpa khusyuk tu, kita menerawang ke sana kemari dalam solat. Kita tak berdepan dengan Allah. Hati kita berkecamuk, hati kita berkecai, bersopai, hati kita melalut ke sana kemari, berfikir. Jadi tak akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam solat. Sebab di luar solat itu pun kita tak berjumpa Allah. Apatah lagi dalam solat, waktu kita berjumpa Allah, memang tak dapat berjumpa Allah. Tu sebesar-besar sekali ibadat gitu kan, solat. Ini pula nak mati. So kau hidup, kau buat apa? Tak ada ingat Allah dah. Tak ada. Ada ustaz tu cakap, tak boleh ingat Allah tu dah. Mana Nabi tak buat? Kata. Ilmu tak ada. Kan? Tiba-tiba kata Nabi tak buat. Itulah dia. Orang-orang sekarang ni. Gemar berlandaskan kat mulut dia. Ini bid'ah, Nabi tak buat. Sebenarnya orang cakap sini, dia kurang akal dan kurang ilmu. Dia tak banyak belajar. Jadi dia terus terpa je. Ini Nabi tak buat. Ini Nabi tak buat. Jadi kita ni, orang yang nak mati ni, kena fikir jauh-jauh. Adakah nak dengar cakap orang yang singkat akal dan juga singkat ilmu ni? Sebab apa? Kita beribu tahun dah, 1000 tahun lebih dah. Kita berzikir, kita ingat Allah, kita berselawat banyak, kita apa semua. Sampai kita nangis-nangis baca Quran, sampai nangis-nangis berselawat, sampai nangis-nangis berzikir. Bangun tengah malam pun kita kena menangis. Untuk apa? Untuk melahirkan rasa kasih sayang dan cinta pada Allah dan Rasulullah. Diorang ni tak benarkan. Ingat Allah pun tak boleh. Jadi macam ni kita nak ikut. Tak adalah kita buang je lah puak-puak ni. Tak ada faedah. Kau mati besok kau tahulah. Kita ni nak mati dah ni. Yang kita bincangkan apa yang kita nak bawa sebentar lagi. Kalau tak disebut kat Rasulullah tu, lakinu mautakum. Kalaulah tak perlu nak zikir Allah, tak payah talqin-talqin tu. Tapi Rasulullah suruh talqinkan. Ya? Suruh sebutkan la ilaha illallah dekat telinga orang yang nak meninggal tu. Jadi kita yang nak meninggal pun kenalah kita sini talqinkan diri kita. Kita kena yakin dengan Allah SWT. Kita kena kasih pada Allah Ta'ala. Kita kena cinta pada Allah SWT. Sebab apa? Kita hamba dia. Dia baginya tubuh badan. Dia baginya makan. Dia baginya ruh. Dia baginya kita pelajaran. Makanan ruh tu adalah pelajaran, rezeki-rezeki apa semua. Dua-dua kena bagi makan ke Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak boleh ingat dia. Waduh, besar betul lah ceritanya. Na'udzubillah misalnya. Ya. Jadi kita dah ikut ragam orang-orang yang pendek akal dan pendek ilmu ni tadi. Kita pun terpendek jugalah akal kita. Kita pun samalah ngikut kata bid'ah tu bid'ah ni. Na'udzubillah misalnya. Dalam Islam ni, ya, yang guru-guru kita ajar, hukum Islam ni ada 5 je. Kena cakap. Sama ada wajib, sama ada haram, sama ada makruh, sama ada sunat, sama ada harus. 5 je hukum dah 1000 tahun lebih dah. Tiba-tiba datang buat baru ni bid'ah. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Berapa banyak ya hadis-hadis yang tentang takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ilmu dia tak ada lah, tu senteng. Dia tak percaya pada ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ketetapan dia? Macam contohlah solat sunat fajar. Rasulullah tak ada buat dah. Dia tunggu yang subuh je dia baca Quran. Tiba-tiba sahabat pergi buat. Soli sunat al-fajri rakaat lillahi ta'ala sebelum azan subuh kan. 2 rakaat tiba dekat masjid tu. Rasulullah diamnya. Sahabat lain dulu, Rasulullah tak buat ni. Ini perkara baru ni. Ini bid'ah ni. Zaman sahabat pun dah keluar cakap macam tu. Bid'ah juga kan. Tapi dia tak ada menghukum orang tu. Ini perkara baru. Maksud perkara baru tu bukan hukum. Ini benda baru ni. Macam kita cakap, ini benda baru ni. Oh, special ni. Baik kita tanya Rasulullah apa yang berlaku ni. Lepas ya sembahyang subuh semua, sahabat berkumpul di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Fulan bin Fulan ni tadi kami nampak dia sembahyang sunat fajar. Terdengar dia punya apa ni tadi. Macam mana? Biarlah. Okeylah tu. Okeylah tu, boleh lah tu. Jadi itu takrir Rasulullah. Dia tak memulakan solat fajar tu. Tapi sahabat yang buat.
Jadi dia iakan je. Betul tak? Okey. Jadi kat situ, satu hujah dah mengatakan solat sunat fajar itu bukan daripada Rasulullah. Itu pun adalah buatan daripada sahabat. Tarawih yang kita buat ni, Rasulullah buat 8 rakaat je. 20 rakaat ni mana datang daripada sahabat lah. Sayyidina Umar kata takkanlah 8 saja, aku buat 20 lah. Boleh pula. Boleh lah. Sayyidina Umar tu, bukan kita. Siapa kita? Nak katakan dia sesat ni, bid'ah sesat. Ya, tarawih pada apa? Sayyidina Umar. 20 rakaat. Zaman Rasulullah ni masa hidup. Ada satu peperangan yang dia dalam peperangan tu nak balik perang ke. Tak apa ingat dah. Sahabat-sahabat lah nampak ada dab, iaitu boyo pada pasir pula. Biawak pada pasir. Kan? Dia hidup satu alam je. Dia dekat pasir je, dekat apa je. Dia tak masuk dalam air pun semua. Dia biawak kita ni, air pun boleh lepak. Atas darat pun boleh lepak. Sama je. Tu yang haram tu. Yang kat sana tak. Dia dekat pada pasir saja. Tak ada air. Dia boleh hidup selama-lama dekat gurun tu. Jadi ditangkap kat sahabat. Dia orang pun sembelih apa semua. Dah masak apa semua. Lepas tu Rasulullah diam je. Tak ada marah, tak ada apa semua. Makna tak salah lah tu perbuatan sahabat-sahabat tu. Jadi dia orang pun makan. Sayyidina Abu Bakar pun makan. Dia orang pun bawa lah pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni ada dab ni yang sikit untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah kata makanlah. Aku tak makan. Tengok. Dia suruh makanlah, tapi dia tak makan. Maksud dia apa tu? Bid'ah ke? Ditolak ke? Rasulullah meraihkan sahabat untuk makan, tapi dia tak makan. Orang tanya, kenapa Nabi tak makan? Oi, Nabi tu hebat tubuh badan dia. Kalau tambah dengan dab tu, tenaga batin dia lagi kuat. Padahal tenaga batin Rasulullah pun dah kuat dah. Dia tak boleh makan benda tu. Sahabat-sahabat makan. Macam kita boleh dah makan. Tapi Rasulullah tak makan. Sebab apa? Power dia dah berapa? 1000 tan. Kita power, power 5 minit apa benda kan. Memang nak kena lah baju. Nabi Muhammad tak payah dah. Dia ada kekuatan dia, Allah tak bagi. Jadi kalau kita mengatakan bid'ah tu semuanya dolalah, jadi kita kena fikir-fikirkan. Jangan terdengar cakap orang tu. Sebab kita nak mati ni. Rasulullah tu ada nama dia, hadis daripada takrir, daripada ketetapan dia. Dia tak berbunyi, tak apa semua. Dia tak melarang. Bila dia tak melarang, boleh buat. Tiba pula kaum muda ni. Nabi tak buat. Senang-senang je. Lepas tu, netizen ni pun terikut sekali. Nabi tak buat. Bila kita tanya, kau hafal Quran tak? Dah senyap. Orang yang nak mengeluarkan bid'ah ni, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis. Kau tak belajar pun. Apatah lagi menghafal. Tiba-tiba, kecoh macam dia lah ahli fatwa kebangsaan. Na'udzubillah misalnya. Kita orang, ustaz-ustazah ni pun, semua kata kita orang tak tahu apa-apa. Kita orang ambil tu pengalaman guru dulu cerita. Dia orang dah buat, kita ngikut je. Kita akhir zaman ni kita ngikut je. Mana dia boleh keluar fatwa lagi? Ikut sahaja. Nak keluar fatwa, mesti negeri dan juga negara yang keluarkan. Kita tak boleh keluar fatwa. Sebab apa? Sebab kita tak reti benda. Tak faham bahasa Arab pun. Baru selawat tafrijiyah, baru selawat tip. Dah dia kata syirik. Makna betul-betul lah dia tak faham bahasa Arab. Tiba-tiba nak mengeluarkan kata syirik. Entahlah. Buat-buat budak-budak muda ni. Tak ada ilmu. Lepas tu dia bertegas dengan ilmu. Dah tak ada ilmu, dah tak tahu. Tiba-tiba dia kata dia je betul. Na'udzubillah misalnya. Seumpama dia tidur setika sebantal dengan Rasulullah. Tahu je apa yang Rasulullah buat. Sedangkan Rasulullah pun ada takrir.
Dalam bahasa Arabnya itu ketetapan Rasulullah, ikrar Rasulullah, benda tu dia senyapkan, dia buat tak tahu, benda tu boleh buat. Tapi kalau benda tu tak boleh buat, garanti Rasulullah terus larang. Yang benda ni Islam tak benarkan, ya. Sebab ini macam ni, macam ni. Dia akan keluar, dia punya cerita macam tu. Ni tak ada. Puak-puak yang bergelar yang memandai ni pun, dia bukan ada ilmu. Itu sebabnya bahasa Arabnya pun tak tentu halo. Lepas tu mengaku pandai. Dia bawa lah kita semua untuk ikut cara dia. Tu yang Habib kena hentam je dekat orang ramai. Sebab tak semenggah. Kita dah cakap pada awal tadi, suruh ingat Allah. Dia kata apa? Jangan ingat Allah tu, tak boleh. Dah, sudah. Karuk betul lah kita buat dekat puak-puak ni kan. Jadi tinggalkan je lah puak-puak ni. Sebab apa? Kita fikir satu je. Sebelum kita mati, kita nak ingat Allah. Apakah yang akan kita bawa semasa kita kematian nanti? Ditalkinkan oleh orang yang hidup. Kita pula yang nak mati. Tak tahu benda dah masa tu. Dah letih. Dah mencuci sungap. Jadi, mana yang kita sewat? Tu orang menyebutkan La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat ikut. Mudah-mudahan. Tapi kalau daripada awal lagi, tu tak boleh, ni tak boleh, ni apa-apa benda kamu ni semua tak boleh kat dia, tak dapat nak ikut kalimah talqin orang tu dah. La ilaha illallah. Tak dapat dia menyebut. Sebab apa? Allah Ta'ala dah tutup lidah dia, dah tutup pintu hati dia daripada menyebut perkara tu, kerana dia pernah semasa hidupnya melarang orang daripada mengingati Allah. Maka Allah pun larang dia ketika dia nak mati untuk ingat Allah SWT. Wal-iyazubillah. Minta kita semua janganlah jadi orang yang ditutup pintu hati, ya, sebelum kita mati untuk mengingati Allah SWT. Na'udzubillah misalnya. Kita solat ni, masa kita segak, masa kita boleh lagi bergerak. Tapi nak solat lagi masa tu, azan dah masuk, tak ada dah macam ngap. Jadi apa yang boleh? Itu saja kalimah tauhid, itu saja diletakkan kat telinga kita. La ilaha illallah. Rupa-rupanya masa kita hidup ni penuh dengan mempersendakan Al-Quran, bergurau dengan Al-Quran. Yasin. Ingat ke nak tuliskan? Rupanya itu Yasin yang panjang. Kau nak yang pendek. Kalau yang pendek boleh tak? Yasin. Ini telah mempersendakan Al-Quran. Mempersendakan hukum Al-Quran itu adalah haram. Kita yang buat surat gelak untuk diri kita kan. Itu semua lesok. Bila dia ajarkan kalimah tauhid dekat telinga, tak boleh nak ikut. Sebab apa? Mempersendakan kalam Allah. Nampak macam kecil je. Tapi lepas tu, masa dekat nak mati, masa tu Allah Ta'ala cashkan kira. Tengok apa yang kau buat dulu. Kau mempersendakan ayat aku ya. Sekarang kau timurlah nasib kau. Belum dekat dalam tanah tu lagi. Ini yang kita takut ni. Ini yang kita nak bertobat ni. Ya, pasal kita banyak terikut ragam orang kat sana yang kita berkumpul je, kita terikut cakap dia orang. Allah Ta'ala kata kan, dosa yang tak diampunkan tu, antara yang tak diampunkan dosa dia selain bersyirik tu, apa dia? Ada 7 semua kan. Mubiqat, 7 perkara yang boleh membinasakan kita punya syahadah. Kalau termati, mesti mati kafirnya tu. Mesti bersama dengan orang kafir untuk terus masuk ke dalam neraka Allah tanpa ada perhitungan di padang mahsyar. Tak dapat. Salah satunya apa? Qazifal muhsanat. Iaitu mengatakan orang-orang yang baik itu jahat. Orang perempuan yang muhsanat, orang perempuan yang bermaruah ni, orang perempuan yang soleh ni sebagai ghafilat. Perempuan jalang, perempuan penzina, perempuan jahat. Ya. Kita bila bercakap ya dekat apa? Tengok janda tu. Kita gelakkan janda kan. Tahu tak nasib kita bila dah nak mati tak tercakap kat kita la ilaha illallah dalam hati kita dah. Ditutup kat Allah Ta'ala. Mati kafir kita. Kita sangka berborak dekat kedai tu bila cerita tentang perempuan apa semua, lepas hidup kita kan kopi janda lah apa semua.
Tapi sebenarnya perkara yang kita cakap-cakap ringan dekat lidah itulah yang memberatkan kita semasa dah nak mati nanti. Berat pada kita buat. Nak menyebut nama Allah tu sikit dia Allah. Tak boleh sebut. Apa siapa? Lidah ni tak dijaga hari tu. Kau duduk kat kedai kopi sembang bukan main, habis semua apa. Kau cerita keburukan perempuan-perempuan tu. Kau buka aib orang, kau buka apa semua. Sekarang Allah Ta'ala buka aib kau. Belum mati lagi, kau nak nyebut Allah pun tak boleh. Makna kau memang ahli neraka. Orang semua dah tahu. Ni dia. Tengok, hitam dari. Tapi pasal dia berkumpul dengan orang ramai, dia tak lari, dia duduk sama sekongkol situ. Dengar je orang gelak-gelak tentang hukum Allah. Dengar je orang gelak-gelak tentang keaiban perempuan apa semua. Maka Allah Ta'ala sediakan api neraka yang pedih dengan azab-azabnya yang tak tertanggung untuk kita yang merasakan lidah kita ni sedap bercakap. Ni lidah, pasal lidah badan binasa kata orang Melayu kan. Rupanya dalam Islam pun sebab dak lidah ke neraka kita kena rebus. Memang rebus dah empuk. Kalau dekat Negeri Sembilan ni, rebus tak empuk namanya. Tapi masuk neraka, rebus dah empuk sampai dah cicir tanggai daging. Lepas tu daging tu naik lagi. Lepas tu rebus lagi, jatuh balik segala daging yang ada, mata-mata apa semua ni tadi, tinggal tulang. Dalam beberapa saat naik balik jadi macam tu. Ya Allah, beribu tahun kena macam tu jangan. Sakit, tak tahan dah. Jadi sebelum kita sakit ke sana, baik kita lidah kita ni kita jaga. Bila sembang-sembang kedai kopi tu, janganlah cerita-cerita keburukan orang. Janganlah nak buka-buka sembang tentang jando ke apa ke semua kan. Selama amoy ke. Bahaya. So apa? Sebab dia menjadikan kita jahanam. Lidah ni memang sedap. Tak ada tulang Dia bercakap je lah. Lepas tu gelak. Rupa-rupa lepas tu nak mati. Mencungap. Apa nak buat kan? Nak sebelah. Saya pun orang kedai sembang kedai kopi juga. Tapi saya ni suka duduk bersama orang ramai. Apa yang dia buat tu saya pandang, saya lepas tu saya diam lah. Kalau saya diam, semua pun tahu. Kalau dah kita punya leader dah senyap, jangan cerita lagi, buat dia diam. Kadang saya terus cakap, jaga. Jangan cerita hal orang. Kita buat cerita mancing boleh, buat menjalur boleh. Jangan cerita bab keaiban orang. Jando lalu, faham? Jando, kau jangan balik cerita. Kau ada bini tak? Ada. Kau nak nikah ke tak? Dia boleh terus confirmkan dengan dia. Jangan. Kalau jangan, tutup mulut. Jangan cerita dia. Kalau kau minat dengan dia boleh uruskan kau terus dengan dia. Kalau tak, diam. Kita diam dah masing-masing kan. Dia macam tu jubat Untuk apa kita ni kena bertegas dengan orang ni. Kita ni di kalangan mereka. Tapi kita tak sukalah orang tu masuk neraka. Kau jangan, aku kasihkan kau sebagai seorang Islam. Aku tak nak kau masuk neraka. Kalau kau bercerita tentang sini, aku dah belajar dah. Pesan Nabi kata, siapa yang mengaibkan perempuan yang elok, yang soleh ni, maka dia tak masuk syurga dah. Allah Ta'ala tak nak masukkan dia syurga. Sama setarap dengan orang yang mengutukan Allah tak masuk syurga. Habis tu macam mana? Cakap je lidah ni senang cakap kan. Tapi kesan dia besok rebus tak empuk-empuk. Rebus empuk, naik balik, empuk lagi, naik balik daging, empuk lagi. Bertahun lama tak tahan dah. Kita kena luka sikit, 2 minggu dia punya nak elok itu pun menanggung sakit. Ya Allah, sakitnya. Punya dah sakit Ini pula kena rebus, kena goreng, kena bakar, kita panggang ayam kat sini macam tu kita kena panggang kat sana. Lepas tu kena pijak dekat kuda, kat zirafah, kat gajah. Tapi semua dah hancur lebur. Naik balik jadi sini. Pijak di kat gajah tu, pijak lagi kat kuda tu. Masuk ada pula satu kawah tu mengelegak daripada tembaga. Jatuh kita dalam tu berap kali. Hancur daging kita. Naik balik
tulang tu pop naik balik daging tu, jatuh balik dalam tu. Itulah kerja kita berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beribu tahun. Aduh sakit woi, tak tahan doh, tak tahan doh. Ni kita talkinkan tentang azab yang kita nak terima ni besok. Betul tak benda tu? Betul lah, sebab Nabi cakap macam tu. Tak tahan. Memang tak tahan sebenarnya. Tapi lidah ni kita tak tahan, esok kita tak tahan lah satu badan. Bayangkanlah satu perkara yang tadi tu cerita tentang kita cerita tentang janda lah, tentang perempuan lah apa semua kan. Sekarang kita cerita tentang Allah Ta'ala pula. Kita ajak orang ramai kepada Allah. Ada pula kutu mengajak jangan ingat Allah. Kata balik tu, kita suruh orang ngadap kiblat. Tiba ada puak datang, dia terbalikkan kita untuk ngadap ke belakang. Membelakang ke kiblat lah. Itu maksud ni semualah siapa yang terikut ni besok, na'uzubillah lah. Kalau mati besok berkoruh lah, dapat koruh lah. Nak menyebut kalimah la ilaha illallah, tak tersebut kat kita dah. Bila tak tersebut dekat lidah kita ni, tiba-tiba, dia renggut dekat malaikat maut daripada kita punya ubur-ubur ni, kita keluar. Dengan lidah kita terjali, dengan mata kita terbuntang. Sebab apa? Ni tadi tak ego mulut. Itu baru masa mati. Lepas tu masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur. Tanya kat malaikat maut. Marrabbuka. Siapa Tuhan kau? Dah kita tadi, kita mengajak orang. Kita pun mengajak diri kita dan orang ramai untuk ingat Allah. Tiba-tiba, kita pula dengar orang kata, betul juga, Nabi tak ada buat ni. Nabi tak ada zikir Allah ni. Kita jangan buat dah, benda ni syirik ni. Masuk neraka. Ada otak pun tak dipakai, nampak? Jadi kita besok, bila dah masuk neraka, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri. Ni nak hidup kat atas muka dunia, mesti gunakan akal. Mesti berfikir. Sebab apa? Kesan daripada kita tidak berfikir ni, dia bukan sahaja semasa kematian tu dengan kematian yang buruk. Bukan saja bila dia masuk kat dalam kubur, dimamah dekat cacing dia apa semua, bukan setakat tu saja, malahan dibeduk, dipukul dekat muka nangki sebab tak boleh jawab soalan dia. Bukan setakat itu saja, Duduk dekat dalam kubur tu pula memang rasa terawang dalam neraka lah, belum masuk neraka lagi. Allah Taala bagi api neraka punya kepanasan tu dalam tu. Rentung juga kat dalam tu, panih dia pun dah rentung. Macam kita duduk tepi tepi api. Kita tak duduk dalam api, tepi api. Tapi terbakar tak? Terbakar juga kita. Macam tu lah. Duduk tepi api. Dalam kubur tu. Kalau kita buat perangai macam ni lah, menegah orang demi ingat Allah ni. Kita duduk tepi api tu. Kat dalam kubur. Dalam tepi api. Lepas tu, masuk saja pada mahsyar, dibangkitkan balik kita semua dalam keadaan macam ni. Macam mana kita mati, macam tu kita jalan balik. Tapi yang paling parah kali, patutnya kita boleh nampak jalan ni. Tapi Allah Ta'ala butuhkan hati. Kenapa orang ni dibutuhkan mata dia? Nak berjalan macam ni. Oi. Kalau dah butuh, macam mana nak nampak cahaya? Kita ni, bila pada mahsyar nanti, ada cahaya matahari Allah Ta'ala timbulkan balik walaupun dah dihancurkan. Cahaya matahari daripada mahsyar nama dia. Jadi matahari tadi untuk menerangkan perjalanan kita. Dalam cahaya matahari ni tadi, masa tu dekat atas muka dunia, kita cuma tahu cahaya matahari saja yang baik. Bila cahaya daripada Al-Quran, cahaya daripada Rasulullah itu kita hilangkan, maka kita tak akan jumpa cahaya yang kedua dekat dalam sinar matahari pada mahsyar nanti. Sedangkan kita dapat tahu hadis Nabi kata apa? Akan berkumpullah semua manusia itu mengikut cahaya yang keluar daripada tubuh Nabi-Nabi yang mereka ikuti. Macam Nabi Muhammad SAW yang paling ramai sekali. Nampak cahaya dia. Jadi hati dia pun bila pandang, nampak cahaya. Padahal ada cahaya matahari. Tapi ada satu cahaya yang lebih besar lagi. Atas muka dunia ni, kalau jiwa dia kasih pada Rasulullah, maka akan dapatlah tengok cahaya tu. Ini benda tu salah, ni salah. Memang tak dapatlah tengok cahaya tu. Untuk apa cahaya Rasulullah tu? Untuk kita pergi ke sana untuk dapat syafaat dia di padang padang mahsyar
yang akan menerima hukuman daripada Allah SWT, yang boleh memberi syafaatnya hanyalah Rasulullah dan juga orang yang diberikan mandat oleh Allah SWT memberi syafaat. Semua ada cahaya-cahaya. Jadi kalau orang tu ikut Imam Syafi'i, ada cahaya Imam Syafi'i pula. Walaupun ada dah Nabi Muhammad punya ada besok cahaya Imam Syafi'i pula menarik kita mengikut Imam Syafi'i. Mana hadis aku apa semua? Okey, tak. Orang yang tak ada yang tolak mazhab. Siapa yang beri syafaat dia besok? Kalau amalan dia diterima oleh Allah, tak apa. Kalau tak diterima, itu masalah tu kenapa kita kena bermazhab. Sebab daripada masyarakat nanti kita perlukan mazhab-mazhab ni. Sebab kita tak tahu. Walaupun kita sekarang ni ustazah sekarang, semuanya tak tahu. Semuanya ambil kalam orang-orang dulu. Ikut je apa yang dia dah cakap, apa yang dia dah fatwakan. Cuma sikit-sikit dia, itu pun kena difatwakan oleh semua ulama'. Itu tujuan kita ni tadi, bermazhab. Untuk dapat apa? Tu untuk dapat syafaat dekat pada masyar. Jadi baru kita tahu, aduh, kenapa lah aku tolak mazhab dulu. Tolak mazhab, kau pandai sendiri, kau pergilah. Itu yang jadi merayau ke sana kemari, tak ada cahaya untuk dia, tak nampak. Mana aku nak pergi ni, berlagi sana, berlagi sini, berlagi sana, berlagi sini. Tahu-tahu dah berantai dekat leher, dah berantai dekat kaki. Orang-orang kafir itu berantai, dia pun terikut terantai sekali dengan tu. Pasal apa? Tak ada siapa yang beri syafaat pada dia. Malahan pasal dia tak ada akhlak pada ulama-ulama, Allah Ta'ala tak bagi dia sebarang syafaat dekat tamu ke dunia. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang tak mengikut ulama ni, dia ikut kepala dia sendiri, maka orang ni akan terantai bersama dengan orang kafir yang memang tak ada agama. Orang kafir tu dah tentulah kena rantai leher dengan kaki dia, beramai-ramai. Sebab tak ada agama, tak percaya pada agama. Ini kita umat Islam ni pun terantai sekali dengan dia orang. Pasal apa? Tak ada mazhab, tak ada apa semua. Orang suruh belajar, tak nak belajar. Lepas tu ikut-ikut dengar-dengar. Lepas tu suka cakap bid'ah ke orang apa semua kan. Benda tu yang sepatutnya yang halal, kau kata haram. Yang haram lah, kau kata halal. Terikat sekali. Faham. Yang ini tak ada timbang amal ya. Minta maaf. Ini yang kita takut ni. Kita tak ditimbang amal. Ya, yang ditimbang amal tu sikit sangat. 73 saf daripada umat Nabi Muhammad ni, ya, yang kita duduk sekarang ni, satu saf je yang akan ditimbangkan. Bayangkanlah tu. Kita agak yang kena rantai dekat leher dengan kaki mengikut orang kafir. Padahal kita menentang orang kafir, nak bunuhnya orang kafir. Rupa kita sama dengan dia bila dah mati besok. Ya wal-iyazubillah. Na'udzubillah zalik. Ya Allah, selamatkan kami daripada keadaan-keadaan yang menyusahkan kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah kita nak talkinkan diri kita. Jangan terjebak lagi dengan kata-kata orang yang pendek akal dan juga tak cukup ilmu ni tadi. 1400 tahun dah ulama-ulama tu mengeluarkan cakap, lalah dia senang-senang nak bid'ahkan dan senang-senang dia tolak mazhab. Maka besok di pada masyar, jangan salahkan Nabi Muhammad tak payung dan jangan salahkan Imam Syafi'i tak payung. Ya? Kau buat payung kau sendirilah jawab kan? So bila dah ada masalah, kau baru nak apa? Tak ada lagi dah. Di pada masyar, mulut ditutup, tak dapat tajarik, tak apa semua. Walaupun berjuta berbilion orang berlanggar-belanggar lah nak keluarkan perkataan adui pun tak boleh. Sebab mulut dikunci. Mulut dikunci. Yang lebih parah, bergantai di leher dan kaki. Yang kena gantai di akhirat besok, minta maaf lah. Ini Allah Ta'ala perintahkan wahai malaikat, terus jelah bila mahkamah tu nak dimulakan, Allah Ta'ala perintahkan mana yang kafir, mana yang satu waktu dengannya, tolak ke neraka. Jadi malaikat pun ramai-ramai tolak, tarik orang yang berantai itu, yang tarik-tarik, yang tolak, pergi jatuh ke neraka Allah SWT. Tak payah timbang-timbang puak tu dah. Kita ni lah, kita risau ni, kalau mati kita duduk sama terantai macam orang kafir. Padahal kita kat masa hidup ni marah orang kafir, nak bunuh je dia. Rupa bila kita mati besok, sama dengan dia, terantai sekali. Kita pun kata, oh ya Pek, aku dulu cerita kau ni kafir, kau kenapa tak nak apa kan? Terantai dengan sebelah dia. Sudah lalu, sama dengan kita juga turun neraka. Samalah kita kena dendam kan? Tapi tak boleh cakap lah.
dalam hati je lah nampak. Oh, alamak, ini orang ni. Inilah yang aku kata kafir dulu. Ya Allah, kenapa pula aku ni orang Islam ni, kenapa pula aku sama dengan dia? Kenapa kita sama dengan orang kafir jatuh ke dalam neraka? Jawapan dia, inilah dia. Kita kena kaji diri kita kan. Jadi bila kita kaji, rupanya kita ni bukan duduk bawah ulama, kita ni duduk bawah ular dalam semak. Na'udzubillah misalnya. Sekarang waktu dia manusia dikelirukan oleh Allah sebagai ujian. Ya. Allah Ta'ala bagi macam-macam perkara dia bagi, tapi kita masih tak faham-faham lagi. Kita masih ikut hawa nafsu lagi. Kita masih merasakan kita ni hidup 1000 tahun lagi. Itu sebabnya saya kumpulkan kita semua ni tadi untuk merasakan dah habis dah waktu kita berayasakan tu. Raya kita ni, ya, inilah dia sebulan-bulan puasa ni, inilah raya kita. Janganlah nak masuk budak kecil je beraya betul-betul dalam satu hari raya tu. Suka betul-betul je. Sebenarnya kita suka betul bila masuk dalam bulan Ramadan ni. Dengan kita boleh tenang baca Quran, dengan kita boleh bermula untuk melapaskan nama Allah dalam hati kita, dengan melapaskan banyak selawat dekat lidah kita pagi, petang, siang, malam, dengan bangun tengah malam je selama 11 bulan ni tak pernah bangun tengah malam. Masa ni lah kita nak cuba nak berlatih. Bermula daripada bulan Ramadan ni kita mula nak bangun tengah malam, mula nak bertahlil, mula nak bertakbir, mulalah nak berselawat, mulalah kita nak berduha, mulalah kita buat sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, baru nak mula pada kali ni kan, Ramadan kali ni. Insya-Allah kita ada niat macam ni sekarang ni, maka bila kita berdepan dengan malaikat maut, kita akan senyum. Dan bila kita berdepan dengan malaikat munkar nakir, kita akan jawab. Dan bila kita dibangunkan besok di padang mahsyar, kita bangun dengan ikhlas untuk mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW yang terutamanya, dan juga kepada semua wali-wali Allah tadi yang mendoakan kita. Ini kat atas muka dunia pun nak baca Fatihah, hantarkan Fatihah pada wali-wali Allah pun tak nak kan. Pada ulama-ulama pun kita tak boleh. Bid'ah ni Nabi tak buat. Ya, buat apa Nabi nak hantar Fatihah pada kita semua? Kan? Dia yang memulakan Islam ni. Jadi ulama-ulama tu menghantarkan Fatihah sebab kita bukan Nabi Muhammad. Kita kena berdoakan kebaikan untuk satu sama lain. Doa yang paling baik itu ada Al-Quran. Tak dapat baca 30 juzuk, dapat baca Fatihatul Kitab, dapat baca surah Fatihah pun jadilah, hantarkan pada semua orang tu. Dan hantarkan Qul Allah pada orang tu. Hantarkan je lah. Hadiahkan je. Ya Allah, aku hadiahkan 11 kali Qul Allah ni pada orang hidup ni. Orang hidup pun boleh, orang mati pun boleh. Kalau kita tolak, tak boleh, tak sampai. Makna kita dah menolak perjuangan dan juga ijtihad ulama-ulama silam. Mana bila bangun pada masa besok, bila tergantai sama orang kafir, jangan marah. Sebab apa? Kita dah menolak apa yang beribu tahun dah Allah Ta'ala dah sedia untuk kita. Sekali dia baginya keliru sedikit di akhir zaman, maka kita terkeliru bersama orang yang keliru tu. Akhirnya kita tergantai bersama dengan orang-orang kafir tu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi inilah saat kita berubah. Yang kita ada berapa belas hari lagi ni, inilah kita nak cuba latih. Allah, 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 Allah. Latihlah dengan slow-slow. Jangan latih laju-laju. Ya. Sebab kita ni bukan ahli tarekat. Kita ni orang Islam yang nak ingat Allah. Jadi apa daya kita? Allah, Allah. Kita ingat Allah sama macam kita sedang sakit. Macam mana orang sedang sakit? Allah, Allah, Allah. Ya, itu bezanya kita sebagai seorang Islam, ya, yang tidak menggunakan apa-apa tarikat, yang tak menggunakan apa-apa guru apa semua. Kita cuma nak ingat Allah sahaja. Yang penting siapa ingat Allah, Allah Ta'ala ingat dia. Kita ingat tu je lah sebagai seorang Islam yang paling bodoh, paling jahil, paling berdosa ni. Ya Allah, dapat aku bermula sekarang, aku ingat Engkau cukuplah. Allah, Allah, Allah. Slow-slow kita sebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ingat kita. Itu je. Tentang ada pertanyaan kita nak ingat Allah ni sampai macam mana.
Itu bukan sini punya bidang. Itu bidang ilmu yang orang rasakan dia masih hidup lama lagi. Pergi kat luar sana, pergi ambil tarikat, pergi ambil zikir itu, kau buat. Itu kerja kau. Tapi jangan kacau apa yang kita program kita kat sini. Yang segala-galanya lembik, segala-galanya perlahan, segala-galanya tak terdaya. Orang yang masuk dalam grup kita ni adalah orang yang tak terdaya nak buat apa-apa dan dah nak mati. Dah dekat sangat dengan kematiannya. Jadi dia sedar dia nak mati. Paling tidak pun sebelum mati ingat Allah, 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 Allah. Kita tak memerlukan apa-apa makam. Kita tidak memerlukan apa-apa peringkat dalam zikir. Sebab zikir orang nak mati tak ada peringkat-peringkatnya. Tak ada nak makam-makamnya. Tak ada nak nampak syurga ke neraka ke. Tak ada nak nampak. Kita cuma nampak kematian. Inilah dia sebagai seorang Islam. Dia rasa dia nak mati. Jadi dia pun beramal segala-galanya atas atas kesedaran, atas kelemahan, atas kejahatan, atas segala-galanya yang yang dhaif, segala-galanya yang lemah daripada kita. Itulah di kita. Nak mandang pun tak apa nampak. Nak mendengar pun dah tak apa dengar. Nak mencium bau pun dah tak tercium nak bau. Nak ada rasa dengan lidah pun dah tak terasa dah. Segala-galanya Allah Ta'ala dah sempitkan kita. Tanda kita nak mati. Jadi baiklah kita berdepan dengan suasana ni dengan kita ingat nama dia. Allah. Macam orang nak mati. Allah. 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 Jadi bila kita mengingati Allah dalam keadaan kita nak mati, Allah yang maha hidup itu akan ingatkan kita dalam diri dia. Lebih hebat daripada kita ingat dia. Kita ingat dia lemah-lemah je Allah. Allah. Macam mati je kan. Tak apalah. Itulah dia orang Islam ni. Dia nak ingat Tuhan dia. Allah. 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 Daripada kita nyanyi-nyanyi tak tentu Allah apa semua, baik kita ingat Allah. Pasal apa kita tahu nak mati. Allah. 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 Tapi boleh tak dengar lagu SD Bank ke apa semua? Pantailah kau nak dengar pun. Tapi yang penting lidah kau tetap Allah. 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 Kita kena latihlah menyebut nama Allah dekat hati kita, dekat lidah kita. Walaupun kita tengok TV, walaupun kita buat amal buruk, amal jahat, sebutlah nama Allah sentiasa. Sebab apa? Kita dah nak mati. Kita tak mampu nak lawan nafsu kita. Kita tak mampu nak lawan jahat kita. Kita tak mampu lawan koring kita. Kita tak mampu lawan setan iblis. Kita tak mampu. Jadi dalam keadaan macam tu kita dapat ingat Allah. Ya Allah. Apa keadaan aku pun aku nak ingat kau je lah. Ya Allah. Mudah-mudahan kau ingat aku. Tengok tu. Ya. Bila sebut ingat. Kita jangan pernah lupa Allah SWT. Sebutlah nama dia. Allah. Allah. Allah sentiasa. Kita buat jahat ke, kita buat baik ke, kita apa ke, tetap sebut nama dia. Sebab apa? Sebab dia dah beritahu, siapa ingat aku ingat dia. Bila kita ingat dia, kita automatik tidak menyuntukan dia dengan apa-apa pun. Sebab kita tahu Allah aja. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kita ingat Allah sahaja. Allah. Allah, Allah, aku nak mati, ya Allah. Aku tak tahulah aku ni buat baik, kau buat jahat. Aku tak tahu, ya Allah. Tapi banyak buat jahat. Aku ingat kau je lah. Sebab kau kata apa? Fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat engkau. Dasar ayat ni, satu potong ayat ni, ya Allah, aku peganglah sampai aku mati. Aku nak ingat engkau saja. Semayang kita buatlah. Walaupun dosa pun, kita buat. Tetap kita ingatkan Allah. Sebutlah Allah di lidah. Sebutlah Allah di hati kita. Sebutlah Allah di kotak kepala kita. Inilah dia. Ya? Orang yang nak menempuh kematian, maka dia kena lebih banyak ingat Allah lagi. Jadi itulah diri kita sebenarnya. Nak ingat Allah. Barulah jadi seorang yang hamba Allah. Nama apa hamba Allah? Hamba ni, mana dia? Kau menentang dia, kau tetap hamba. Kau buat baik pun, kau tetap hamba. Jadi, Allah. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Jadi bila kita dah ingat Allah, Allah ingat kita, segala apa yang kita buat tergantung pada dia. Kan dia kata, dia Tuhan, dia berhak nak masukkan seorang ke dalam neraka, berhak untuk masuk dalam syurga. Jadi kita mengaku yang kita ni ahli neraka, sebenarnya Allah. Aku nak ingat kau. Aku cuba buat baik, tapi buat jahat juga, ya Allah. Aku tak mampulah.
Dah nak mati pun aku tak mampu buat apa-apa ya Allah. Jadi aku hanya bersandar kepada Engkau. Aku nak ingat Engkau ya Allah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dah masuk dalam neraka pun, ada can lagi masuk dalam syurga. Sebab apa? Atas kita berniat untuk ingat dia. Jadi kita tak menyekutukan dia dengan apa-apa. Kita nak ingat dia. Jadi Alhamdulillah. Itu sebabnya saya bawa cerita tauhid dulu. Saya mengajar tauhid kan. Dulu. Sekarang, secara talqin pula ingat Allah. Secara talqin ni apa maksud dia? Kau buat baik kau buat jahat kau, tetapkan ingat Allah dalam diri kau. Satu. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun kita masuk dalam neraka, bila kita ingat Allah Ta'ala, maka ada can kita akan dicungkil oleh malaikat Jibril, dibawa keluar daripada neraka Allah, masuk ke dalam syurga Allah. Jadi taklah kekal lama. Yang kita risau ni kalau kita kekal lama kat dalam neraka. Ini yang kita risau. Orang Islam, apa nak risau masuk neraka? Masuk je lah neraka kalau dah masuk kan. Jadi orang yang mengingati Allah inilah, dia kalau dimasukkan dalam neraka pun dia redha. Masuk dalam syurga, apatah lagi lah kan. Tapi dia tahu, kita lah. Kenapa kita tinggal semayang? Kenapa kita lewat-lewat ke semayang? Kenapa kita tak puasa? Kenapa kita tak buat benda sunat? Kenapa kita bakhil? Kenapa? Macam-macam kejahatan yang kita buat. Jadi tiba-tiba kita minta bulan puasa ni, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu. Masukkan aku dalam syurga-Mu. Betul lah tu, minta, kena minta lah. Kalau tak lah tu tak dapat lah keluar daripada neraka tu. Tapi ketetapan Allah, siapa yang buat jahat, masuk mana? Masuk neraka kan? Masuk neraka. Itu kepastiannya, siapa buat jahat, mesti balasan dia api neraka. Siapa buat baik, ganjaran mesti syurga. Itu kemestiannya. Itu kemestian pada kita. Hukum tu kena pada kita. Pada Allah Ta'ala, ikut kehendak dia lah. Jadi siapa yang ingat Allah, dia akan kembali pada tu. Ya? Makna dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, dia mesti lontarkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Campakkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tak kira lah. Baik dan buruk, kau punya. Kau nak masuk syurga, kau masuk neraka. Itu yang pertama. Tapi tugas kita kena buat. Buat benda baik, bukan buat benda jahat. Tapi kita buat benda jahat juga kan. Jadi tak patut ke kita masuk neraka? Memang patut masuk neraka. Habis itu macam mana? Kita pun tahu kita ni lemah, tak terdaya. Jadi kita minta syurga dia. Dan kita, kalau dah masuk neraka pun, minta syurga juga. Maknanya kalau kita nak dibalas dengan apa yang kita, kejahatan kita di dalam neraka, memang patut pun. Cuma yang kita tak nak dan kita risau, dikekalkan sampai bila dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Misalnya. Itu yang kita tak nak. Itu kita talqinkan diri kita ni, wahai diri, kau percayalah. Kehendak Allah itu mengatasi segala-galanya. Jadi, kau tak perlu fikirlah syurga dan neraka. Kau cuma fikir macam mana kau nak berzikir sahaja kepada Allah. Kau nak sebut sahaja kat lidah kau, dekat hati kau, dekat kotak perfikiran kau. Allah, Allah, Allah. Supaya apa? Supaya senang. Bila kau dah termasuk dalam neraka besok, akibat perbuatan yang kau pernah buat selalu lama ni, banyak tu Allah nak balik. Lepas tu ada can kau masuk ke dalam syurga Allah. Inilah dia. Siapa yang tak pernah menyekutukan Allah, malahan dia ingat Allah, maka mudah untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun dah masuk dalam neraka. Dia tak kekal dalam tu. Paling tidak lah. Kan? Jadi, memang neraka itu menakutkan. Memang syurga itu menyeronokkan. Tapi kedua-duanya tu, kita serahkan pada Allah Ta'ala. Itu yang kita kata apa? Kita sekarang sedang berjual beli dengan Allah SWT. Kalau untung kita, dimasuk ke dalam syurga. Kalau rugi kita, dimasukkan dalam neraka. Tapi seburuk-buruk tempat itu adalah neraka. Dan yang lebih teruk lagi, bila dikekal abadikan bersama dengan berhala-berhala, bersama dengan orang kafir kat dalam tu sampai bila. Itu yang paling teruk kali. Neraka tu dah teruk, azab tu dah teruk. Tapi dikekalkan sampai bila itu lebih teruk lagi. Jadi bersyukurlah pada Allah Ta'ala, walaupun dimasukkan ke neraka, hanyalah beberapa ketika. Pada Koman pun 10,000 tahun. Tak lama benar kan? Pasal apa?
kita memang degil. Kita banyak nengok maksiat, mendengar maksiat, cakap benda maksiat. Memang patutlah kena rebuih tak empuk dulu. Memang patutlah kena gontung dibakar dulu. Kena memang patutlah kita kena hanyak dekat kuda, dekat gajah, dekat apa semua kan. Memang patutlah kita kena rendam dekat dalam lumpur panas mengelegak. Memang patutlah kita kena rendam dekat dalam minyak. Memang patutlah kita kena rendam dekat dalam tembaga yang cair. Memang patutlah. Sebab apa? Membalas balik kejahatan yang pernah kita buat. Memang patut. Alah, hai letih lah macam ni. Ustaz. Nak masuk neraka. Tahulah saya dah buat macam-macam Saya dah berzina Saya dah tipu orang Saya dah buat apa Bila ustaz tengok lalu je kat ustaz punya page ni dapat ustaz cakap sini letih saya nak jadi tak sanggup saya nak terima azab betul-betul kat dalam neraka tu macam mana ustaz gitu kan. Jadi siapa-siapa yang ingat Allah berikan pada dia keyakinan bahawa Allah pun ingat dia. Inilah soalan sport. Ingat SPM dengan SRP je ada soalan sport. Soalan sport untuk orang yang melakukan maksiat ni tadi, berapa banyak pemaksiat, soalan sport dia apa? Kau jangan menyentuhkan Allah, kau cuma ingat Allah. Bila kau ingat Allah, automatik kau tak menyentuhkan dia dengan sesuatu apapun. Sebab kau ingat dia. Dia akan jaga. Dia akan jaga kita ni daripada menyentuhkan dia. Dia akan jaga kita daripada azab dia. Automatik yang kita lepaskan ingatan kita pada dia ni tadi, memungkinkan kita terus masuk syurga bersama dengan orang yang pergi ke syurga dengan tanpa hisap. Mudah-mudahan. Itulah pergi kan. Tadi begitu menakutkan dengan buat jahatnya apa semua ni macam mana apa. Rupa-rupanya bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Dia ingat kita. Kita sentiasa ingat dia. Sampai yang ni malaikat terus bawa syurga aku. Pergi. Ya Allah dia ni apa sana? Dah. Pergi bawa terus. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Itu yang paling besar sebenarnya kan. Allah wala zikrullahi akbar. Setiap kali Jumaat tu dibacakan macam tu dekat khatib kan. Dan bahawa mengingati Allah itu adalah sebesar-besar perkara. Akbar. Paling besar perkara ingat Allah. Itulah dia. Bila kita ingat Allah sentiasa dalam diri kita, maka Allah akan ingat kita. Dah ada soalan cepu mas dekat situ. Dah ada soalan sport dekat situ. Itu sebab kita bawa orang lain untuk ingat Allah. Kita bukanlah ahli tarikat pun. Kita bukanlah ahli tasawuf apa semua. Bukan. Kita nak jadi manusia yang ingin ingat Tuhan kita sebelum kita mati. Itu saja. Jadi mudah-mudahan keberkatan kita ingat dia tadi, dia ingat kita. Jadi hari ni itulah dia punya bahasan kita tentang talkinkan diri dengan zikrullah, dengan ingat Allah. Kerana apa? Wala zikrullahi akbar. Hanya dengan ingat Allah itulah sebesar-besar perkara. Jadi cukup setakat ni dah masuk dah duhanya. Cukup kita berhenti dulu, sambung pula insya-Allah besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.